Assalamualaikum guys, selamat datang ke SR TV. Okey, sebelum tu kalau kamu ada dengar suara orang berkaraoke, bernyanyi di belakang, aku minta maaf awal. Aku dah tahu Happen to Be hari ini meriah pula area kawasan aku ni. So, tak apalah, kamu abaikan yang tu dan kita terus fokus untuk melihat head to head perlawanan yang bakal berlaku pada 3 Julai kan? Jun ke sekarang? 3 Julai ni itu perlawanan di antara Negeri Sembilan menentang Sabah. Okay guys, sebelum tu jangan lupa untuk subscribe, like ni video dan sila letakkan apa-apa komen kamu untuk apa-apa pendapat kamu lah di ruang komen di bawah. Dan sebelum tu sekali lagi macam biasa ingin aku ingatkan kepada anda semua yang seperti biasalah untuk head to head video sila letakkan prediction kamu untuk apa kamu rasa keputusan yang akan terjadi di perlawanan ini antara Negeri Sembilan menentang Sabah. Letakkannya di ruang komen di bawah juga. So, okay guys, jom kita lanjut ke perbincangan kita mengenai history di sebalik kedua pasukan dan pencapaian mereka setakat ini di sepanjang perjalanan Liga Super. So, ini adalah perlawanan pertama untuk Sabah FC, pembukaan tirai bagi tahun 2022 Liga Super di mana Negeri Sembilan bertandang ke Stadium Likas. Kalau macam mana pun keputusan bukanlah yang kita harapkan. Aku sebenarnya yakin yang Sabah akan menang pada perlawanan ini kerana Negeri Sembilan adalah merupakan satu pasukan yang baru saja melonjak ke Liga Super daripada Liga Perdana di mana pada waktu berada di Liga Perdana tahun 2021 Negeri Sembilan telah menjuarai Liga Perdana dan menyebabkan mereka layak untuk beraksi di Liga Super bagi tahun 2022 inilah. Dan inilah juga merupakan satu perlawanan yang menjadi pemangkin semangat dan juga motivasi untuk Negeri Sembilan meneruskan kecemerlangan mereka sepanjang ini di dalam Liga Super. Dan inilah perkongsian mengenai 5 perlawanan terakhir yang telah dilalui oleh kedua-dua pasukan. 5 perlawanan terakhir di sepanjang tahun 2022 ni lah. Walaupun kalau kita tengok sini, match day sebenarnya banyak yang kucar-kacir kita tengok oleh kerana waktu permulaan Liga Super bermula tu kebanyakan beberapa pasukan di dalam pasukan mereka beberapa player dan juga staff dijangkiti COVID-19. So beberapa perlawanan ditangguhkan menyebabkan perlawanan tu dianjak ke hari yang lain. Itulah pasal kalau kita nampak untuk kedudukan liga sebenarnya, maksud aku kedudukan perlawanan di Liga Super sebenarnya, minta maaf guys aku offload, aku mute lah handphone aku ni. Banyak perlawanan yang tidak rata, ada yang sudah melalui sebanyak 10 perlawanan, ada yang baru 7 perlawanan. So itu adalah efek yang terjadilah. Walau macam mana pun sekali lagi ini adalah 5 perlawanan terakhir di antara kedua-dua pasukan uh, di mana kemenangan lebih banyak dimiliki oleh Sabah sebenarnya, begitu juga dengan jumlah jaringan. Walau macam mana pun kadar bolos kita agak tinggi sebanyak 1 gol daripada Negeri Sembilan. Dan kalau kita tengok guys di situ, um, walaupun Negeri Sembilan baru mencatat 1 kemenangan daripada 5 perlawanan terakhir, tapi apa yang cukup menjadi threat untuk diorang adalah di selepas perlawanan JDT itu perlawanan mereka menentang Kedah, Melaka, Pahang dan juga Terengganu, kita dapat lihat di situ belum ada bolos yang dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan. Mereka berjaya mengawal gawang mereka sebanyak 4 perlawanan tanpa mendapat 1 bolos pun, dan hasil daripada 4 perlawanan itu 1 perlawanan yang telah mereka berjaya menangi itu waktu melawan Pahang 3-0. Dan kalau kita tengok perbezaan antara Sabah dan Negeri Sembilan melawan Pahang, Sabah hanya berjaya menjaringkan 2 gol, malah bolos dalam perlawanan tu. Tapi Negeri Sembilan dapat menentang Pahang. Okey, mengalahkan Pahang dengan 3 gol berbalas kosong. Di situ macam kalau kita mau ambil itu sebagai tali ukur, itu macam petanda dia lah sebenarnya. Okey, macam mana jentera serangan Negeri Sembilan lebih utuh berbanding jentera serangan Sabah untuk kalau kita membandingkan antara dua pasukan ni sewaktu diorang menentang Seri Pahang lah. Dan selepas kedua-dua pasukan mengharungi lima perlawanan tersebut, ini adalah kedudukan terkini bagi kedudukan Liga Super sewaktu video ini dirakamlah, di mana Negeri Sembilan berjaya kembali ke tangga kedua dan Sabah turun kembali ke tangga ketiga. Ini adalah hasil daripada
Negeri Sembilan seri sewaktu menentang Terengganu, dan sekiranya Negeri Sembilan kalah pada perlawanan tersebut membuatkan kita masih berada di tangga kedua. Dan untuk perlawanan Sabah pula, sekiranya Sabah memenangi perlawanan tersebut membuatkan kita masih kekal berada di tangga ketiga. Walau macam mana pun kita tengok di sini, Negeri Sembilan telah melalui sebanyak 11 perlawanan, kurang 2 perlawanan untuk Sabah FC. So chances untuk kita merangkul tangga kedua, at least lah, pasal aku rasa JDT untuk perlawanan akan datang ni confirm diorang akan menang. At least kita berada di tangga kedua. Dan guys, okay, sebelum aku bagi prediction terakhir aku, sekali lagi aku ingin menjemput kamu untuk memberi prediction kamu di ruang komen di bawah tentang pasukan mana yang akan menang dan berapa gol yang bakal dijaringkan. Dan okay, sekali lagi, okay, aku akan buat rumusan sebelum aku melihatkan kamu pendapat aku, prediction aku mengenai apa yang akan terjadi perlawanan di antara Negeri Sembilan dan Sabah ni. Perlu kita ingatkan sekali lagi, untuk bahagian defensif pasukan Negeri Sembilan, macam yang aku ceritakan kepada kamu di awal video, mereka berada di dalam satu kedudukan atau formasi pertahanan yang cukup baik kerana selepas 4 perlawanan belum ada sebarang gol yang mereka bolosi. Walau macam mana pun, kalau untuk Sabah FC kita tengok balik di sini, okay, basically selepas perlawanan menentang Kedah, gawang kita tiap kali dibolosi itu sebanyak 4 gol, start daripada Penang FA ke Selangor lah. Okay, kalau kamu tengok video aku sebelum ni, aku dah nyatakan kemungkinan besar kenapa berlakunya masalah tersebut. Lately ni memang aku tengok agak rapuh sikit pertahanan Sabah kerana ada sedikit percaturan pemain ditukarkan, di mana Pak Tisu diletakkan di bahagian defender dan Dominic Tan direhatkan oleh kerana baru beraksi untuk Piala Asia itulah. So ini sedikit sebanyak memberi impact kepada sistem pertahanan, iaitu 3 defensive player yang Datuk OKS terapkan dalam perlawanan tu. Dan aku dah bagi reason kamu juga kenapa aku rasa meletakkan 3 pemain ni kurang sesuai. Itu kalau untuk yang lebih lanjut kamu boleh tengok untuk video itulah. Dan selain daripada tu guys, sekali lagi penyerang kita masih juga belum cukup tajam, masih juga belum cukup hebat. Kita sendiri belum melihat lagi kemampuan sebenar Jose Imbalo sewaktu menentang Selangor tu, pasal dia tidak diturunkan full time dan nampak sikit-sikit lah sebenarnya. So untuk perlawanan Negeri Sembilan ni, aku mengharapkan Jose Imbalo diturunkan sebagai starting 11. At least dia boleh mempamerkan kehebatan dia lah, insyaAllah. Kalau tiada halangan, confident level dia tinggi, dia boleh membuat sesuatu untuk perlawanan ini. Dan sekali lagi aku cakap, Jose Imbalo ni adalah satu player yang baru di Liga Malaysia. Belum ada pemain lagi yang pernah berhadapan dengan Jose Imbalo ni. So aku mengharap pertahanan Negeri Sembilan macam belum mendapat idea macam mana untuk mengekang Jose Imbalo, dan macam mana cara yang terbaik ataupun cara yang terbaik untuk menghalang, dan juga mereka belum tahu lagi corak permainan Jose Imbalo. Apapun ini masih lagi bergantung dengan kesebelasan pemain yang akan turun di padang pada perlawanan tersebut. Diharap aku masih mencakapkan semangat yang mereka keluarkan sewaktu menentang Selangor, menentang di Stadium Selangor sendiri tu, mereka boleh teruskan untuk menentang Negeri Sembilan, di mana juga ini adalah Stadium Negeri Sembilan sini. Kita tahu penyokong Negeri Sembilan macam mana. Bagi aku, penyokong Negeri Sembilan sekarang antara penyokong yang cukup fanatik lah. Dia orang memang gila dengan pasukan dia orang sekarang, memang dia orang sokong berhabis. So sekiranya ada yang ingin travel ke Stadium Paroi, penyokong-penyokong pasukan Sabah yang berada di Semenanjung especially, aku memang harapkan kamu berada di stadium tersebut lah untuk memberi semangat untuk pasukan Sabah kita. Kerana even Sadil, even Badrul Bakhtiar pun sendiri berterima kasih sangat-sangat dengan penyokong Sabah yang berada di stadium sewaktu menentang Selangor tu. Dia nak sangka begitu ramai penonton yang hadir untuk penyokong Sabah lah untuk melihat perlawanan tersebut. So okay guys, prediction terakhir aku untuk perlawanan ni, okay,
Again, Negeri Sembilan berada dalam satu prestasi yang cukup bagus dan juga bermain di stadium mereka sendiri. So keputusan ini aku memberikan prediction sebanyak 50-50. Okey. Agak susah untuk aku menyatakan tim mana yang akan menang. Boleh jadi perlawanan ini juga akan berakhir dengan keputusan seri. Itu prediction akulah. So kalau menang pun mungkin tidak dalam gol yang banyak oleh kerana reason yang sudah aku mention di awal video ni tadilah. So okay guys, itulah dah sedikit rumusan, sedikit sejarah dan sedikit prestasi terkini bagi kedua-dua kumpulan sebelum mereka memulakan sepak bola pada 3 Julai ini di Stadium Paroi. Sekali lagi aku mengharapkan pasukan Sabah meneruskan prestasi mereka, prestasi cemerlang mereka untuk mencapai target kita pada musim 2020 ni. So sehingga kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum.